Assalamualaikum Sewan Zainuddin. Saya Asma binti Abdul Raji daripada kumpulan 6 ingin membentangkan tentang pengenalan isu teori konspirasi yang kami pilih ialah hilangnya pesawat Airlines MH370. Teori konspirasi hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 merupakan salah satu misteri penerbangan terbesar dalam sejarah moden. Menurut laporan Kementerian Pengangkutan Malaysia 2014, pesawat MH370 berlepas dari landasan 32R di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 8 Mac 2014, iaitu pada hari Sabtu, dalam penerbangan berjadual ke Beijing. Menurut laporan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa 2024, pesawat Boeing 777-200ER yang membawa 239 penumpang dan anak kapal kehilangan hubungan dengan kawalan trafik udara hanya 30 minit selepas berlepas. Komunikasi terakhir menunjukkan bahawa penerbangan berada dalam keadaan normal sebelum pesawat itu hilang tanpa jejak, menyebabkan pelancaran operasi mencari dan menyelamat yang berskala besar. Walaupun pencarian secara besar-besaran telah dilakukan, termasuk operasi antarabangsa yang melibatkan teknologi canggih, lokasi sebenar pesawat dan punca kehilangannya masih belum dapat dipastikan. Ketiadaan bukti kukuh telah membuka ruang kepada pelbagai teori konspirasi, termasuk dakwaan bahawa pesawat itu dirampas, mengalami kegagalan teknikal yang disengajakan atau bahkan terlibat dalam operasi rahsia oleh pihak yang tertentu. Ketidakpastian ini telah mencetuskan pelbagai teori dan spekulasi dalam kalangan masyarakat global. Menurut laporan berita Kumparan News 2017, terdapat banyak teori konspirasi yang beredar, termasuk dakwaan bahawa pesawat itu digunakan untuk serangan pengganas, ditukar dengan pesawat lain, mendarati sebuah pulau, melibatkan senjata rahsia atau bahkan diculik oleh makhluk asing. Namun kebanyakan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Walaupun begitu, masih ramai yang mempercayainya. Menurut Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa 2024, sehingga kini bangkai utama pesawat MH370 masih belum ditemui, walaupun pencarian selama 4 tahun telah dilakukan di Lautan Hindi Selatan. Namun beberapa serpihan yang dipercayai berasal daripada MH370 telah ditemukan sejauh pantai timur Tanzania di utara dan pantai timur Afrika Selatan di selatan. Selain itu juga serpihan juga telah ditemui di beberapa pulau dan negara kepulauan yang terletak di pesisir timur benua Afrika. Assalamualaikum, saya Syarul, nombor metrik RSUN 250020. Saya akan membentangkan sorotan teori konspirasi terpilih. Teori konspirasi kehilangan MH370 yang kami pilih adalah kawalan jauh. Pada 8 Mac 2014, dunia dikejutkan dengan kehilangan pesawat MH370 milik Malaysia Airlines. Pesawat yang membawa 239 orang ini hilang tanpa jejak semasa dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Hingga hari ini, kehilangannya menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan. Salah satu teori yang sering dibincangkan adalah teori kawalan jauh atau remote hijacking. Teori ini mengatakan bahawa pesawat sebenarnya telah dikawal dari jauh menggunakan teknologi canggih. Boeing 777 model pesawat MH370 memang dilengkapi dengan sistem yang dipanggil Uninterruptible Autopilot. Sistem ini dipatenkan pada tahun 2006 dan membolehkan kawalan pesawat diambil alih secara elektronik dari luar, di mana juruterbang tidak diperlukan dalam hal tersebut. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad juga pernah mengatakan kemungkinan bahawa pesawat ini telah dikawal dari jauh
Beliau menyebut pesawat mungkin telah sengaja mengubah laluan dan mematikan transponder, iaitu alat yang menghantar isyarat lokasi. Teori ini dikaitkan dengan berbagai kemungkinan, termasuk isu keselamatan, politik dan rahsia antarabangsa. Walaupun tiada bukti yang kukuh untuk menyokong teori ini, banyak orang masih tertarik untuk mempercayainya, terutama sekali kerana kekurangan serpihan pesawat yang dijumpai. Ada yang percaya mungkin pesawat ini tidak terhempas tetapi sebenarnya disembunyikan di suatu tempat. Namun begitu, selagi tiada bukti sebenar ditemui, semua ini masih kekal sebagai teori. Dan misteri MH370 terus membingungkan dunia. Okey, seterusnya. Salam sejahtera, nama saya Valencia Jude. Hari ini saya akan membentangkan tragedi MH370 dan bagaimana kesesatan logik memberi kesan kepada wacana awam. Sejak kehilangan MH370 pada tahun 2014, penyiasatan rasmi berasaskan bukti telah dijalankan. Data satelit Inmarsat memainkan peranan penting dengan mengesan isyarat handshakes antara pesawat dan satelit yang menunjukkan pesawat berakhir di selatan Lautan Hindi. Penemuan serpihan seperti Pleveron di Pulau Reunion disahkan milik MH370 dan menyokong analisis saintifik tersebut. Namun, dalam usaha memahami tragedi ini, berbagai teori alternatif sering timbul dan seringkali dicemari oleh kesesatan logik. Antaranya seperti post hoc, iaitu mengaitkan kehilangan MH370 dengan krisis geopolitik seperti konflik Ukraine-Rusia semata-mata kerana berlaku pada waktu yang hampir sama. Seterusnya, rayuan kepada kejahilan apabila ada pihak berhujah bahawa kerana bangkai pesawat tidak ditemui awal, maka ia dirampas atau disembunyikan. Ini tidak tepat kerana tiada bukti bukanlah bukti kepada sesuatu dakwaan. Dilema palsu juga sering berlaku apabila hanya dua pilihan dikemukakan, contohnya sama ada pesawat ditembak atau jatuh ataupun kerajaan menyembunyikan kebenaran. Sedangkan banyak kemungkinan lain wujud seperti kegagalan teknikal atau masalah kesihatan anak kapal. Akhir sekali, hujah berpusing di mana sesuatu dakwaan diulang tanpa bukti baharu seperti menyatakan pesawat disembunyikan hanya kerana ia tidak ditemui. Kesimpulannya, kesesatan logik ini mengganggu pemahaman awam dan menyukarkan siasatan. Justru kita perlu berpegang kepada data dan penalaran logik agar usaha pencarian dapat diteruskan secara beretika dan profesional. Sekian, terima kasih. Hai, saya Vin Colin Javin. Di bahagian ini saya akan membentangkan analisis metafisik tentang kehilangan MH370. Terdapat teori mengatakan bahwa tentara Amerika Syarikat yang disyaki telah bertanggung jawab menembak jatuh pesawat MH370 semasa melakukan latihan ketenteraan di rantau tersebut. Selain itu, ada artikel yang mengatakan bahwa tentara Amerika Syarikat telah disyaki menggunakan teknologi electronic jamming yang bagi menghilangkan jejak pesawat MH370 daripada dikesan. Tujuan tersebut disyaki mahu merampas pesawat MH370. Oke, terakhir sekali, terdapat teori lain yang mengatakan bahwa MH370 telah terhempas di perairan Lautan Hindi kerana ditembak jatuh oleh jet pejuang musuh. Hari ini kerana pesawat MH370 berada di ruang udara negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Malaysia. Namun, teori-teori tersebut masih belum mempunyai bukti yang kukuh dan kehilangan pesawat MH370 Malaysia masih menjadi misteri sehingga kini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Selamat sejahtera, nama saya adalah Miguel Cyril dan saya akan meneruskan part saya, yaitu analisis epistemologi tentang peristiwa kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370. Ini adalah berfokuskan dengan bagaimana pengetahuan tentang peristiwa ini dibina, dipersoalkan, dan dibatasi oleh sifat-sifat objek yang dikaji. Yang pertama adalah dimensi material dan ontologis lautan. Dari segi material, lautan menuju kepada segala sesuatu yang bersifat fisik, konkret, dan terukur dari lautan. Manakala bagi dimensi ontologis lautan pula adalah berkaitan dengan hakikat keberadaan lautan. Lautan yang bersifat mengalir seperti arus, tekanan, dan suhu, serta kedalaman yang sentiasa berubah-ubah menyukarkan proses pencarian MH370. Yang kedua pula adalah data yang tidak jelas dan tidak mencukupi. Petunjuk yang diperoleh melalui satelit, serpihan cebisan pesawat yang diperoleh, serta rekaman suara. Bawah laut adalah tidak mencukupi dan tidak jelas kesahihannya. Oleh yang sedemikian, kesahihan yang kurang meyakinkan perlu menyebabkan para penyelidik untuk mencantumkan maklumat yang diperoleh untuk membentuk sebuah gambaran yang jelas dan boleh digunakan pakai. Yang ketiga adalah aspek geopolitik dan undang-undang antarabangsa. Dari ini pula, protokol antarabangsa telah menentukan pihak yang berkuasa dalam pencarian serta cara data dikongsikan dan kaedah operasi yang digunakan. Di sini merupakan bukti nyata bahwa pencarian pesawat MH370 ada dipengaruhi oleh struktur kuasa dan birokrasi global. Salam sejahtera, saya Anne Olivares Richard. Hari ini saya akan menerangkan rumusan dan refleksi falsafah. Tragedi kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370 pada 8 Mac 2014 telah menggemparkan dunia dan meninggalkan kesan mendalam kepada waris mangsa serta masyarakat global. Walaupun hampir sedekad telah berlalu, pencarian pesawat ini dari perspektif falsafah, tragedi ini mengangkat isu epistemologi, ontologi, dan etika kemanusiaan. Ia menunjukkan bahawa dalam dunia yang dipacu teknologi canggih, pengetahuan manusia masih terhad. Menurut Koh 2022, menegaskan bahawa kehilangan MH370 ini mencerminkan kelemahan dalam sistem komunikasi dan pemantauan penerbangan moden sekaligus menimbulkan persoalan tentang keyakinan terhadap sains dan teknologi. Dari sudut ontologi, tragedi ini membangkitkan persoalan tentang kewujudan, nasib dan ketidaktentuan hidup. Falsafah eksistensialisme melihat kehilangan MH370 ini sebagai simbol ketidakpastian dan keperluan manusia untuk mencari makna dalam keadaan yang tidak dapat dikawal. Menurut Goh 2023, menyatakan bahawa tragedi ini membuka ruang kontemplasi terhadap nilai kehidupan, takdir dan kekuatan dalaman manusia dalam menghadapi kehilangan tanpa jawaban. Keluarga mangsa terus hidup dalam trauma dan kesedihan, mencerminkan beban emosi akibat ketidaktentuan yang berpanjangan. Dari aspek etika, isu MH370 ini menekankan pentingnya ketulusan, accountability dan komunikasi berhemah dalam pengurusan krisis. Yusof dan Karim menyatakan bahawa kegagalan pihak berkuasa untuk memberikan maklumat yang jelas dan konsisten telah menjejaskan kepercayaan awam. Waris mangsa berhak mengetahui perkembangan sebenar sebagai sebahagian daripada prinsip keadilan dan hak asasi. Secara keseluruhannya, kehilangan MH370 ini bukan hanya tragedi penerbangan, tetapi juga krisis kemanusiaan dan falsafah. Ia mencabar keupayaan manusia dalam memahami realiti, menuntut keadilan
keadilan serta memperkukuh nilai empati dan solidariti sejagat. Tragedi ini seharusnya menjadi pengajaran untuk memperbaiki sistem keselamatan global dan memupuk tanggungjawab moral dalam menghadapi ketidaktentuan hidup. Sekian, terima kasih.